Bonjour à tous, c'est Yeremia et aujourd'hui nous allons voir le passé composé. Halo semuanya, selamat datang di Lancar Prancis dan hari ini kita akan membahas mengenai passé composé. Passé composé adalah salah satu tenses dalam bahasa Prancis yang cukup membuat bingung sebagian orang. Dan ini adalah tenses, salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas di masa lampau. Langsung saja kita lihat, dan ini buat apa sih? Le passé composé digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa lampau, unik, dan pada waktu durasi yang eh, terbatas begitu di masa lampau ya. Dan di sini dijelaskan bahwa c'est pour présenter des actions passées uniques et d'une durée délimitée dans le passé. Jadi eh, jelas ini adalah sesuatu yang dilakukan di masa lampau. Kemudian unik, yang dimaksud unik adalah dia tidak berulang atau bukan sebuah kebiasaan. Kemudian pada waktu yang terbatas. Ya artinya kita sudah tahu dia sudah selesai di waktu tertentu dan eh, ada batasan waktunya. Oke, kita hari ini akan melihat passé composé bagaimana strukturnya. Kemudian kita akan melihat bentuk partisipasi. Kemudian ada dua macam auxiliaire yang akan kita lihat. Oke, jadi ini yang akan kita lihat dalam video kali ini. Secara umum, strukturnya ada tiga bagian. Ingat, passé composé selalu dibentuk dari tiga bagian. Yang pertama adalah sujet, yaitu subjek. Udah pasti, udah tahu ya. Kemudian, setelah itu diikuti dengan auxiliaire atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini disebut sebagai kata kerja bantu karena dia hanya membantu membentuk passé composé. Oke, jadi tidak ada artinya. Dalam artian jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia tidak diterjemahkan dan tidak memengaruhi eh, arti begitu. Ya nanti ada pengaruhnya sebenarnya, tetapi eh, tidak dapat diterjemahkan. Oke, kemudian kita punya partisipasi. Partisipasi adalah kata kerja utamanya yang dibentuk ke masa lampau. Oke, kata kerja utama yang dibentuk ke masa lampau. Jika kalian belajar bahasa Inggris, kalian mungkin pernah mendengar verb 3, oke, atau past participle yang biasanya diakhiri dengan huruf ed, misalnya eh apa ya? Misalnya mm, eat akan menjadi eaten, itu yang ketiga. Kemudian drink, drink akan menjadi drunk. Oke. Dan di sini kita lihat eh, ada beberapa cara untuk membuat partisipasi. Oke. Tetapi coba perhatikan strukturnya terlebih dahulu. Sujet, kita punya contohnya adalah je, tu, kemudian ada mungkin yang lain seperti les touristes, Madame Dupuis, dan lain sebagainya. Kita dapat menggunakan être atau avoir sebagai auxiliaire. Nah, kita tidak bisa sembarangan memakai karena masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Nanti kita juga akan melihatnya di akhir. Dan partisipasi sebenarnya tidak jauh-jauh dari bentuk dasarnya atau bentuk infinitif. Oke, kita akan coba baca tiga contoh tiga contoh passé composé. Yuk katakan sama-sama. J'ai parlé. Tu es sorti. Les touristes sont arrivés. Oke, ini adalah tiga kalimat contoh dalam passé composé. J'ai parlé artinya saya berbicara. Tu es sorti, kamu keluar. Dan les touristes sont arrivés, turis-turis
tiba. Semuanya dalam masa lampau. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, untuk mengenal bentuk passé composé, kalian harus mengingat ada tiga bagian. Yang pertama tadi apa? Sujet. Kemudian yang kedua, auxiliaire. Yang ketiga, participe passé. Quelles phrases sont au passé composé? Kalimat-kalimat mana yang merupakan passé composé? Mari kita lihat. Oke, yang pertama, nous avons visité le musée du Louvre. Nous avons visité le musée du Louvre. Apakah ini passé composé? Ya, karena kita melihat di sana ada tiga bagian, yaitu sujet yang adalah nous, kemudian avons, yaitu auxiliaire dari kata kerja apa? Avoir, kemudian participe passé, yaitu kata kerja utamanya. Oke ya. Kemudian yang kedua, ils sont tombés malades. Ils sont tombés malades. Apakah ini passé composé? Ya, kita melihat ada tiga bagian, sujet, auxiliaire, dan participasi. Ils sont tombés. Yang ketiga, je vais aller au supermarché. Apakah ini passé composé? Sayangnya, ini bukan passé composé. Ada yang tahu kenapa? Karena dia tidak menggunakan auxiliaire di sini. Oke, jadi ada kata je vais. Oke ya, itu menggunakan kata kerja aller. Yang ini sebenarnya adalah future proche, bukan passé composé. Oke, yang keempat, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Apakah ini passé composé? Ya, ini passé composé karena kita punya vous sebagai sujet, avez sebagai auxiliaire, dan juga fait sebagai partisipasi. Oke, mulai paham? Yang kelima, elle a passé le week-end à Nice. Apakah ini passé composé? Ya, ini passé composé. Elle a passé. Sujet, auxiliaire, dan partisipasi. Oke ya, kita akan lanjutkan. Perhatikan, ketika kita membicarakan bagian terakhir dari passé composé, yaitu partisipasi, kita berbicara tentang kata kerja. Kalian harusnya sudah tahu bahwa kata kerja dalam bahasa Prancis dibagi menjadi tiga bagian, tiga kelompok. Yang pertama kata kerja yang berakhiran er, kata kerja yang berakhiran ir, dan kata kerja yang berakhiran re. Oke? Nah, kita lihat semua kata kerja yang berakhiran er akan menjadi aksen aigu. Dan cara bacanya sama. Perhatikan, bentuk infinitif atau bentuk dasarnya adalah commencer. Artinya memulai. Ketika nanti kita menggunakan partisipasi, bentuk partisipasinya, kita mengucapkannya sama. Commencer, commencer. Karena dia berakhiran aksen, maaf, berakhiran aksen aigu. Oke. Kemudian adalah yang kata kedua adalah rencontrer. Rencontrer. Bentuk dasarnya seperti itu, berakhiran er. Tetapi ketika kalian mau mengubah menjadi partisipasi, kalian mengubahnya menjadi aksen aigu. Dan cara bacanya sama ya, rencontrer. Oke, semua yang berakhiran er akan menjadi aksen aigu. Gampang kan ya? Oke, kemudian yang berakhiran ir dan re sebenarnya macam-macam. Ada banyak sekali cara, cuma di sini kita akan melihat sebagian kecil. Oke, mari kita lihat.
Contoh untuk kata partir, partisipasinya akan berakhiran i. Jadi bukan partir lagi, tetapi parti. Oke? Untuk venir akan menjadi u. Venu. Lalu bagaimana kita bisa memilih yang benar? Sayangnya untuk ini tidak ada cara spesifik. Jadi kita harus menghafalkannya. Ya, oke. Kemudian yang berakhiran RE sebagai contoh adalah faire akan menjadi fe. Karena RE bisa jadi berakhiran T. Écrire akan menjadi écrit. RE bisa juga menjadi U. Contohnya adalah attendre, menunggu, akan menjadi attendu. Oke? Nanti kita akan melihat, sambil berjalan, kita akan melihat apa saja yang menjadi eh, bentuk partisipasi dari setiap kata kerja. Oke? Mari kita lanjut ya. Contoh berikutnya adalah eh, kalian harus mengerjakan ini. Transformer ces verbes en ER et IR au participe passé. Mario est blablabla à l'université en bus ce matin. Oke? Di sini kata kerja aller akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Oke. Di sini akan menjadi aller dengan E aksen aigu. Oke? Kemudian yang kedua, qu'est-ce que tu as ada kata regarder. Apa yang kamu lihat atau apa yang kamu tonton akan menjadi apa ini ya regarder-nya? Regarder-nya akan menjadi regarder juga. Oke, dengan E aksen aigu. Oke. Kemudian yang ketiga. Non, je n'ai pas bien hier. Enggak, aku nggak bisa tidur kemarin. Dormir sama seperti partir. Dia akan menjadi berakhiran i. Dormi. Non, je n'ai pas bien dormi hier. Oke? Oke. Kemudian keempat. Elle est, nanana, son travail il y a 2 ans. Nah, ini ada sedikit kesalahan tulis. Kita harusnya menggunakan ella. Oke, bukan elle. Maaf ya. Elle a son travail il y a 2 ans. Dia akan menjadi elle a quitté son travail il y a 2 ans. Perhatikan quitté berakhiran er, jadi kita akan menggunakan e aksen aigu. Oke? E aksen aigu. Quitté. Dia keluar dari pekerjaannya atau meninggalkan pekerjaannya 2 tahun yang lalu. Terakhir, le professeur est déjà le professeur est déjà parti. Oke ya? Oke. Ada latihan yang berikutnya. Kita coba dengan kata kerja yang berakhiran IR dan RE. Oke. Qu'est-ce que tu as hier soir, Jean? Faire akan menjadi fait menggunakan T. Qu'est-ce que tu as fait hier soir, Jean? Qu'est-ce que tu as fait hier soir, Jean? Apa yang kamu lakukan kemarin malam, Jean? Oke. Kemudian yang kedua, le chanteur est déjà tadi sudah pernah kita lihat venir akan menjadi venu. Oke. Le chanteur est déjà venu. Le chanteur est déjà venu. Penyanyinya sudah
Datang seperti itu. Ketiga, nous vous avons ici. Nous vous avons ici. Attendre akan menjadi attendu. Nous vous avons attendu ici. Kami sudah menunggu Anda atau kalian di sini. Yang keempat, j'ai nanana une lettre pour la mère. Saya menulis sebuah surat untuk wali kota. Perhatikan, écrire akan menjadi berakhiran T, écrit. Jadi kita punya j'écris une lettre pour la mère. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, pardon monsieur, qu'est-ce que vous nanana. Nah, karena kita butuh ini menjadi partisipasi, kita bisa tambahkan vous avez, kemudian partisipasi. Maaf, tadi maksud aku passé composé ya. Qu'est-ce que vous avez dit? D-I-T. Oke. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit? Maaf, Pak. Apa yang Anda katakan? Qu'est-ce que vous avez dit? Oke. Begitu ya. Kita akan lanjutkan. Nah, coba pasangkan setiap kata kerja dengan bentuk partisipasinya yang ada di kanan. Ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Oke? Mari kita lihat. Untuk avoir, kita punya e. E. Untuk être, kita punya et. Et. Untuk pouvoir, bisa, ya bisa, kita punya pu. Pu. Vouloir akan menjadi voulu. Voulu. Lire, lu. Lu. Sayang sekali di sini tidak ada. Voir akan menjadi vu. Vu. Prendre akan menjadi pris. Pris. Recevoir akan menjadi reçu. Reçu. Oke. Nah, coba kalian cari kata kerja bentuk infinitifnya atau bentuk dasarnya yang sesuai dengan partisipasi yang di kanan itu yang belum dipakai di kiri tadi. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjutkan. Dari sinilah kalian nantinya bisa membuat kalimat passé composé yang lengkap. Ketika membuat passé composé tadi kita melihat ada 3 bagian. Sujet, auxiliaire, dan participasi. Oke, auxiliaire ini ada 2. Ada auxiliaire dengan pakai être dan avoir. Perhatikan mereka dibedakan karena kata kerja yang dipakai. Oke, ingat karena kata kerja yang dipakai. Oke, jadi tidak bisa sembarangan digunakan. Pertama kita akan lihat dulu bentuk auxiliaire être. Kata kerja apa sih yang menggunakan auxiliaire être? Teman-teman di sini saya mengambil gambar dari Instagram dari akunnya A Cup of French. Kalian bisa melihat di Instagram dan mengikutinya. Oke. Perhatikan kata kerja yang menggunakan être itu relatif lebih sedikit. Relatif lebih sedikit. Cuma ada sekitar 17 ditambah nanti ada kelompok lainnya. Dan itu jauh lebih sedikit daripada yang menggunakan avoir.
Jadi kalian bisa hafalkan mana saja yang menggunakan être. Mari kita lihat. Bentuknya adalah, contohnya adalah, il est tombé amoureux de toi. Il est tombé amoureux de toi. Perhatikan pakai e. Dan ini adalah kata kerja être. Il est descendu au troisième étage. Il est descendu au troisième étage. Dia turun ke lantai 3. Nah, untuk yang kalimat pertama tadi artinya adalah dia jatuh cinta sama kamu, kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah cara bacanya, il est né en 1998. Désolé, 1998. Oke. Dan yang terakhir adalah il est venu me chercher. Kalimat ketiga artinya dia lahir pada tahun 1998. Dan yang terakhir adalah dia datang menjemputku. Perhatikan chercher, oke. Il est venu me chercher. Perhatikan semua kata kerja ini ada di dalam gambar ya. Kalau kita lihat dan mau perhatikan, kata kerja ini biasanya tidak punya objek langsung. Perhatikan, tidak ada objek langsung dan dikerjakan sendiri. Itu yang menjadi penanda bahwa dia menggunakan auxiliaire être. Oke? Misalnya lahir tidak perlu objek ya. Kita pakainya né dan menggunakan auxiliaire être. Il est né. Kalau saya lahir berarti je suis né. Oke? Kalian bisa hafalkan dengan gambar, bisa juga dengan ini. Oke? Mrs. Dr. Van de Tram. Oke, kalian bisa hafalkan seperti M, mourir, rentrer, sortir, devenir, revenir, venir, arriver, naître, descendre, entrer, rester, tomber, retourner, aller, monter, partir, passer. Oke, mourir artinya meninggal, rentrer artinya pulang, sortir artinya keluar, devenir menjadi, revenir kembali datang, venir datang, arriver tiba, naître lahir, descendre turun, entrer masuk, rester tinggal, tomber jatuh, retourner kembali, aller pergi, monter naik, partir pergi meninggalkan begitu, passer melalui. Perhatikan teman-teman, lihat semua yang er akan selalu memiliki partisipasi yang sama, yaitu berakhiran huruf aksen aigu. Oke. Yang tidak beraturan adalah yang mourir. Dia akan jadi mort. Sortir, sorti. Devenir, devenu. Revenir, revenu. Venir, venu. Tunggu sampai di situ. Coba perhatikan, devenir dan revenir itu adalah turunan kata dari venir. Kenapa? Karena dia memiliki akhiran yang sama, yaitu venir. Sehingga partisipasinya akan sama. Devenir, revenir, devenir akan menjadi devenu, revenir akan jadi revenu. Oke. Kemudian naître akan menjadi né. Descendre, descendu. Partir, parti. Sisanya akan sama menggunakan aksen aigu. Oke. Jadi ketika kalian mau menyatakan kata kerja ini di masa lampau, kalian gunakan auxiliaire être. Misalnya dia meninggal. Il est mort. Perhatikan tiga tadi ya. Sujet, auxiliaire,
participe passé. Il est mort. Il est mort. OK? Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis allé. Je suis allé. Elle est allée. Dan sebagainya. Oke? Nah, semua kata kerja pronominal atau kata kerja refleksif juga être. Selain tadi 17 itu, kita punya kata kerja pronominal atau kata kerja refleksif semuanya menggunakan être. Dan auxiliar ini diletakkan di antara pronom réfléchi dan partisipasinya. Misalnya, je me lève. Je me lève di masa kini akan menjadi je me suis. Perhatikan ada être setelah me. Je me suis levé. Levé-nya dikonjugasikan seperti pada partisipasi biasa. Ketika dia berakhiran er, berarti pakai e aksen aigu. Yuk katakan sama-sama. Je me suis levé. S'habiller, berpakaian. Tu t'es habillé. Se laver, mandi. On s'est lavé. S'informer, mendapatkan informasi atau mencari tahu. Nous nous sommes informés. Nous nous sommes informés. S'inscrire atau mendaftar. Vous vous êtes inscrit. S'endormir. Elles se sont endormies. Perhatikan IR tidak diakhiri dengan e aksen aigu ya. Jadi dia endormi. Sama seperti dormi. Akan berakhiran I. Oke? Jadi kesimpulannya adalah auxiliaire être diletakkan di antara pronom réfléchi dan partisipasi. Oke? Yuk kita lanjut. Perhatikan. Inilah mengapa yang belakangnya seperti kita lihat di sini ada elles se sont endormies, belakangnya berakhiran e dan s. Nous nous sommes informés berakhiran s juga. Ini karena ada kesepakatan antara partisipasi dengan sujet. Oke, jika subjetnya maskulin, dia seperti yang kita pelajari tadi partisipasinya. Ketika dia feminin, perlu ditambahkan huruf e. Ketika dia jamak, perlu tambahkan huruf s. Oke? Ini berlaku ketika auxiliarnya adalah être. Yuk kita baca sama-sama. Il est mort hier. Elle est morte hier. Ils sont morts hier. Désolé. Ils sont morts hier. Elles sont mortes hier. Atau hier juga nggak apa-apa. Oke? Perhatikan ketika dia menggunakan auxiliaire avoir, kita menggunakan il a lu ce roman. Perhatikan, lu tadi artinya adalah membaca. Dia tidak mengalami perubahan karena menggunakan avoir. Elle a lu ce roman. Ils ont lu ce roman. Elles ont lu ce roman. Tidak ada perubahan sama sekali dalam penulisan. Oke? Nah, sisanya adalah kata kerja avoir. Oke, sisanya adalah kata kerja avoir. Jadi, kalian bisa yakin jika kata-kata kerja tadi tidak masuk dalam yang kita bahas, itu menggunakan avoir. Oke? Contoh. Transformer les phrases au passé composé. Tolong ubah kalimat-kalimat ini menjadi passé composé. Nomor 1. Elle commence à travailler en 2020. Dia akan menjadi seperti apa? Kita lihat. Commencer. Memulai. Dia memulai bekerja tahun 2020.
Mulai. Mulai itu adalah kata kerja yang menggunakan auxiliaire avoir. Ingat, dia tidak termasuk yang être tadi ya. Jadi kita menggunakan bentuk auxiliaire avoir. Menjadi elle a commencé. Perhatikan menggunakan e accent aigu. Elle a commencé à travailler en 2020. Oke. Kemudian nomor 2, menggunakan kata kerja quitter. Bentuk masa kininya adalah il quitte sa ville natale pour avoir plus de confort. Oke? Quitter, kata kerja er dan dia tidak termasuk yang être. Jadi kita menggunakan a. Il a quitté sa ville natale pour avoir plus de confort. Oke? Il a quitté. Sekarang nomor 3, rest, tinggal. Ketika kita melihat kata rest, dari kata kerja reste, kita mengetahui bahwa ini merupakan salah satu dari kata kerja yang menggunakan auxiliaire être. Jadi kita menggunakan être. Perhatikan sujenya adalah Paul et Philippe, yang mana ini adalah jamak, jadi kita menggunakan sont. Paul et Philippe sont restés. Perhatikan kita perlu menambahkan huruf S karena jamak. Paul et Philippe sont restés chez eux toute la journée. Paul dan Philip tinggal di tempat mereka atau di rumah mereka sepanjang hari. Oke. Yang keempat, mes filles arrivent à Rennes à midi. Perhatikan kata kerja arriver, apakah masuk ke kata kerja, daftar kata kerja yang menggunakan être? Ya. Jadi, mes filles sont arrivées pakai E dan S. Kenapa pakai E dan S? Karena fille itu adalah anak perempuan, jadi semuanya perempuan. Gunakan arrivé pakai E dan S. Aren. Oke. Oke. Terakhir. Nous venons du Maroc pour les vacances. Kami datang dari Maroko, maaf, untuk liburan. Nah, kata kerjanya adalah venir. Perhatikan teman-teman, kata kerja venir itu adalah kata kerja yang cukup tidak beraturan. Dia akan menjadi venu partisipasinya. Dan dia termasuk kata kerja yang menggunakan être. Nous sommes venus, pakai S, du Maroc pour les vacances. Nah, ini adalah pengenalan terhadap kata kerja bentuk passé composé. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga materi hari ini berguna buat kalian dan kalian jadi lebih paham. Dan kita akan ketemu di materi lainnya ya. Oke? Au revoir.